Toyota akhirnya memperkenalkan satu model baru untuk pasaran Malaysia yang kita tengok ini, Innova Zenix. Ini kalau ikutkan Innova generasi ketiga, dia datang CBU dari Indonesia. Tapi sebelum tu jangan keliru dulu sebab Innova generasi kedua yang sebelum ini masih lagi dijual untuk pasaran tempatan. So kiranya ini penawaran yang lebih premium, lebih flagship untuk Innova ni. Dan itu yang kita nak tengok dalam video ni. Untuk yang ini memang model serba baru seperti kita nampak tengok, bukan hanya dekat luaran dia saja, platform juga baru dan lebih penting ada variant hybrid ditawarkan untuk Innova yang kali ini. Jadi kalau Innova yang lama dulu guna leather frame, itu kurang selesa sikit. Innova Zenix yang baru ini dah beralih pada platform yang paling terkini, iaitu TNGA. Itu lagi selesa lah. Sebab itu enjin dia juga baru dan juga transmisi pun baru, itu tengok nanti. Sebabkan gunakan platform tu, sekarang panjang dia ada tambah 25mm. Tapi yang paling penting adalah jarak antara roda dia punya wheelbase ada pertambahan 100mm. Yang itu akan bagi kesan dekat dalam kabin nanti. Jadi Innova ni macam yang kita tahu memang sebuah MPV asalnya, 7 tempat duduk. Dan untuk yang Zenix juga, kalau kat depan tadi ternampak lah dia punya grill tu besar, dia punya lampu dah tirus sikit, ada kemasan krom juga. Dan itu kenapa? Sebab dia nak nampak image-image macam SUV. Dan bahagian belakang ni saya lebih sukalah sebab lebih ketara, nampak dia punya rekaan SUV dia tu lebih petak. Dan masih sama juga dengan kemasan ada krom dan lampu LED yang nampak smart. Jadi sekarang kita sedang tengok ni adalah bahagian dalaman untuk versi HEV, Hybrid Electric Vehicle untuk Innova Zenix ni, dan dia ada beberapa kelainan lah. Tapi sebelum tu secara umumnya Zenix ni sebabkan penawaran dia tu lebih premium berbanding Innova yang biasa tu, kita dapat tengok sentuhan dia pun ada yang lebih kemas lah, lebih cantik. Misalnya kat bahagian atas ni ada material macam kulit-kulit sikit, dan rekaan ergonomik juga ada tambahan macam ruang kat sini ni. Dan corong juga aircon nampak lebih kemas. Dan untuk paparan pula dekat tengah ni, untuk driver ni ada campuran, ada digital dan juga analog. Dekat tepi tu jarum-jarum dia, ada warna, lebih senang nak tengok dan sebagainya. Dan lebih menarik untuk saya kalau tengokkan dekat bahagian tengah ni lah, dia nampak lagi bersekali, bersepadu. Rekaan dia tak nampak macam terasing sangat, walaupun skrin ni besar kat atas tapi dia agak nipis. Paparan berwarna dan juga yang kat bawah-bawah ni semua butang-butang yang nampak kemas untuk menampakkan image premium yang Zenix ni nak bawa lah. Untuk kerusi pula, yang untuk Zenix yang hybrid ni digunakan material yang macam kulit, tak terlalu halus, tak terlalu lembut, tapi nampak kemas juga. Cumanya untuk versi HEV ni ada beberapa perbezaan ni lah kalau kita nak bandingkan dengan versi petrol biasa tu. Yang pertama sekali, kalau kita tengok atas ni, bumbung boleh buka, ada panoramic roof, dekat sana tak ada. Dan yang kedua, drive mode. Dekat sini ada 4, ada butang tambahan 1 dia, drive mode dan juga EV mode. So dekat drive mode tu normal, power dan juga eco sekali. Tapi dekat yang versi petrol tu tak ada, hanya ada normal dan eco sahaja. Dan perbezaan ketiga antara yang versi hybrid ni dengan yang versi biasa adalah kat barisan kedua ni lah. Untuk yang hybrid dapat captain seat kat belakang. Okey, dekat belakang ni siapa yang duduk sini agak sedap sikit lah sebab dia captain seat. So tengah ni dia terpisah, ada 2 seat saja. Ruang okey, tak ada masalah, memang cukup sebab ini MPV SUV, so tak ada masalah kat situ. Kat tengah ni juga untuk dia ada tambah dia punya tray lah kalau untuk digunakan. Cumanya yang kurang best sikit untuk saya pasal kerusi ni, dia masih lagi larasan dia tu manual lah, tak ada larasan automatik macam versi yang ada dekat Indonesia tu. So itu agak kekurangan lah sebab kita bayar harga yang mahal untuk versi hybrid ni, tapi kiri tu tak ada. Aircon ada, van kat sini dan juga boleh juga kawalan dia semua dekat tengah ni, so tak ada masalah. Dekat bawah tu ada untuk charge phone lah. Jadi kat belakang ni ruang yang ada untuk orang dewasa, kalau duduk boleh untuk muat 2 orang. Sebab kalau tengok tinggi saya ni 180 pun dah tak ada banyak ruang untuk main lah. So cukup-cukup untuk 2 orang je. Walaupun kalau tengok headrest ni ada 3, tapi taklah, 2 orang je dewasa boleh duduk. Yang tak bestnya, yang susahnya adalah untuk keluar masuk ke ruangan ini. Sebabnya dari belakang ni tak ada apa-apa one touch button ke apa, tak ada. Kena perlu bantuan orang untuk tarik dekat tepi ni lah, baru senang nak keluar masuk. Tapi kalau rasakan perlu ruang ataupun tegak sangat kat belakang ni, kelebihan dia pula, dia boleh direndahkan lagi. Ini kelebihan dia.
Untuk ruang barangan pula dengan kerusi barisan ketiga ni naik, so ada dalam 239 liter macam tu. Tapi kalau kerusi ni barisan ketiga ni direbahkan dan maksimum kapasiti yang ada adalah 991 liter. Jangan risau kalau nampak macam kat atas ni tak ada ruang untuk tayar spare itu, sebab kedudukan tayar tu sebenarnya ada kat bahagian bawah kereta ni. Jadi untuk versi hybrid ni dia gunakan enjin 2 liter dynamic force, itu enjin paling best, paling canggih yang Toyota ada sekarang ni, dan ada satu motor elektrik juga kat sebelah dia, dan keseluruhan sistem tu bagi janaan dalam 186 PS dan juga 206 Nm torque. Dan paling menarik untuk versi hybrid ini adalah dia punya penggunaan minyak dia lah. So kadar penggunaan minyak dia adalah dalam 21.7 km per liter. Itu sangat menarik sebab dah macam bacaan minyak Myvi dah. Dan tak lupa, transmission dia guna eCVT dan power dihantar ke roda depan. Berbeza dengan versi petrol tu pula, enjin yang sama, 2 liter dynamic force, tapi janaan dia dalam 174 PS dan juga 205 Nm torque. Untuk transmisi digunakan CVT sahaja. So transmisi ataupun dia punya powertrain tu sama lebih kurang macam Harrier yang lebih mahal tu lah. Jadi untuk aspek keselamatannya, terutama versi hybrid ni, semuanya lengkap lah sebab datang dengan 6 beg udara, dan paling menarik TSS dia tu versi 3.0, dia ada semua benda. Kalau kita tengok ke atas tu ada kameranya, ada juga dashcamnya, dan dekat depan ni tak lupa ada juga radarnya. So ciri-ciri macam AEB, ACC untuk kelajuan penuh, nak tukar lorong ada amaran, apa semua tu memang lengkap untuk Innova Zenix ni. Jadi untuk Innova Zenix versi petrol, harga jualan ni dalam RM165,000 dan versi hybrid ini adalah dijual pada harga RM202,000. Jadi untuk generasi ketiga ni, kalau tengokkan lonjakan harga ataupun kalau nak bandingkan harga tu dari Innova lama, memanglah mahal dan tinggi. Tapi kena ingat penawaran untuk Innova yang lama generasi kedua tu masih lagi diteruskan, iaitu versi pemasangan tempatan. Itu masih ada untuk pasaran yang lebih umum. Tapi untuk Innova Zenix ni memang ditarget atau sasarannya adalah untuk penawaran yang lebih premium kepada Innova yang sedia ada tu. Jadi adakah anda rasa penawaran untuk Innova Zenix ini berbaloi? Jadi kongsikan pandangan anda dengan kami. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi nanti.